di rumah Allah pada malam ini, alhamdulillah sama-sama dapat didirikan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu. Sementara kita nantikan salat fardu Isya, kita akan teruskan lagi pengajian hadis daripada kitab hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, insyaallah. Dan pada malam ini kita akan sambung membicarakan hadis yang ke-18, hadis yang ke-18 daripada muka surat yang ke-147, di mana kita akan bicarakan tentang takwa dan akhlak. Takwa dan akhlak, dan kita dah sebutkan dalam pertemuan kita yang lepas bahawa hadis ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan seharian kita. Di mana-mana sahaja kita berada, perlu kita jadikan hadis ini sebagai salah satu daripada prinsip hidup kita, kerana ia merupakan di antara dasar-dasar di dalam agama Islam. Penting sekali. Jadi marilah sama-sama kita melihat kepada hadis yang ke-18 dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sama-sama dapat kita terapkan di dalam diri kita semua, insya-Allah. Hadis yang ke-18, takwa dan akhlak. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Baik. Saudara-saudara dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana kamu berada. Iringilah kejahatan yang kamu lakukan dengan melakukan kebaikan. Nescaya ia akan menghapuskan kejahatan. Dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Baik. Saudara-saudara dirahmati Allah, para ulama melihat istimewanya hadis ini kerana dia mencakupi 3 aspek. Pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah di mana-mana saja kamu berada. Di mana-mana saja kamu berada. Dan masya-Allah, saudara-saudara Allah, hadis ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan lafaz ittaqillah. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang menyeru kepada kita bertakwa kepada Allah, apa pun keadaan kita, mungkin sedang marah, sedang bergaduh, sedang ada masalah, ataupun nak buat jahat, walaupun kita berada jauh daripada tempat kita, walaupun kita sedang berada di tempat yang orang tak kenal kita, kalau kita buat seorang tahu, bukan orang nampak, bukan orang yang kenal, tapi bila mana disebutkan ittaqillah, seharusnya saudara-saudara dirahmati Allah, dalam minda kita, otak kita dan iman kita terus ingat buat yang wajib, tinggal yang haram. Buat yang wajib, taat kepada Allah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Otomatik keingat. Jadi itu saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Arab. Ittaqillah adalah lafaz yang akan terus masuk ke dalam jantung mereka. Pernah saya ceritakan sebelum ini, saudara-saudara dirahmati Allah,
Ketika tahun 2004 ataupun 2003, ketika melaksanakan ibadah haji, maka saya bawa jemaah untuk masuk ke kedai emas. Kebetulan masa kita tengah nak tengok-tengok emas kan, kemudian ada jemaah daripada Indonesia nak beli emas juga. Jadi bila dia nak beli emas, lalu dia nak beli secara trade-in lah emas lama dia nak jual pada kedai, kemudian dia nak beli emas yang baru. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana masing-masing yang Arab cakap Arab, yang Indonesia cakap Indonesia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dia kira-kira tunjukkan cerita saja. Jadi bila mana wanita Indonesia ni dah keluarkan gelang dia dan nak trade-in, maka pada waktu itu orang Arab tu letakkan harga yang rendah. Harga yang rendah. Jadi oleh kerana dia nak beli emas daripada kedai, dia kena tambah lebih, tambah tak cukup duit dia. Jadi pada waktu itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tengoklah, saya perhatikan. Kemudian wanita Indonesia tu tak jadi beli dah. Sebab balik dia gelang saya bagi balik. Bukan bagi tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi beli juga, bayar juga. Jadi waktu itu tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana dah tuan-tuan dah Indonesia, saya pun datang dan saya kata, ittaqillah, hada haram. Ya. Ittaqillah, bertakwa pada Allah, hada haram. Yang ini tak boleh buat. Yang ini haram, tak boleh buat macam ni. Dan kalau kita nak beli, kita tak boleh maksa dia beli. So, tuan-tuan dirahmati Allah, dia keluarkan balik. Jadi dia macam istilah lah, kalau orang Melayu itu kalimah karamah. Dia ayat keramat. Kalau orang buat jahat, ittaqillah, tak jadi dia buat. Seolah-olah tuan-tuan dirahmati Allah macam ni lah ya. Macam ni lah. Kalau kita nak buat perumpamaan, bila kita nak langgar lampu isyarat contohnya, nak cepat kan, kemudian kita kata apa nak jadi, dia langgar dia nak jadi, kita nak kesalahan lah ni. Dia kata merah pun merah. Dan bayangkan tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita bayangkan macam ada ittaqillah, takut pada Allah, dengan kita membayangkan ada polis tengah berdiri kat sekilas tu, jadi kata jadi kan? Kalau tak ada polis tu, ibaratnya kalau tak ada polis tu kan, dah lah tak ada kamera, kita jalan je lah. Tapi bayangkan memang ada polis tengah berdiri kat situ, berani tak kita tempuh? Kalau pun nak cepat, tak jadi, tuan-tuan dirahmati Allah, sebab tahu kan, dia akan cakap ibarat macam tu lah. Bila kita nak buat jahat, kita nak buat dosa kan, macam tak ada apa-apa tu, aku buat je lah. Tapi tiba-tiba bayangkan seorang kata ittaqillah, berani lagi nak buat. Ada orang yang tertuh, ada orang yang nampak nak teruskan, tak sanggup orang nak teruskan. Tapi kalau orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau negara kita ni tak tahu lah kan, sebab budaya orang Arab ni lain ya, budaya mereka tu lain. Kadang-kadang bila mereka bergaduh, orang dirahmati Allah, sama juga dalam peristiwa dalam tahun 2012 di Jemaah Umrah, baru nak bergerak daripada Madinah nak menuju ke Mekah, baru bergerak daripada depan hotel, simpang yang pertama belok ke dengan kereta. Tapi bukan kereta yang terus, semua bergesil saja. Driver bas turun, driver kereta pun turun, dah bertekak, datang seorang hamba Allah, sallu ala Nabi, terus Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan lepas naik dan kita dah habis tuturai. Tapi kalau kita Malaysia tak tahu lah, kalau rahmat Allah mengatakan lagu-lagu sallu ala Nabi, kau tengok apa, kau tak tahu kan, itu cik pasal je, mana tahu kan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, bukan budaya kita. Kalau budaya kita ada tu, kalau kita sebut ittaqillah, kalau dia tak takut, kita akan ucap banyak sekali. Seolah-olah tuan-tuan rahmati Allah, engkau ke akhirat tak lepas. Engkau ke akhirat tak lepas, sebab aku dah pantau engkau. Aku dah ucapkan ittaqillah dekat engkau. Kalau kau buat juga, kau takkan lepas.
dia masih berani jadi tuan, tak tahu nak kata apa. Jadi tuan-tuan bangga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana saja kamu berada, apa jua keadaan sekalipun. Sebab para ulama menyebutkan, selagi mana kamu bertakwa kepada Allah, selagi itulah kamu selamat. Selagi itulah kamu akan berada dalam zon selamat. Tapi selagi kalau kamu dah terkeluar daripada takwa kepada Allah, macam-macam boleh jadi. Kamu boleh buat maksiat ni, kamu buat maksiat itu, sebab kamu dah ada ittaqillah. Sebab kita dah belajar dalam rahmat Allah bahawa takwa itu adalah kita membuat benteng, kita membuat dinding, kita membuat perisai di antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Buat. Cuba bayangkan kita benteng dah tak ada, dinding dah tak ada, perisai dah tak ada, neraka kat depan. Apa lagi nak selamatkan kita? Tak ada lah. Maka kita tak ada takwa, dia boleh terjun sendiri ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi hari ini insya-Allah dalam rahmat Allah kita nak sambung kepada perkara yang kedua, iaitu iringilah kejahatan yang kamu lakukan dengan melakukan kebaikan. Nescaya ia akan menghapuskan kejahatan. Yang pertama tadi hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ini hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Tak ada orang yang tahu kita melakukan dosa melainkan diri kita sendiri. Melainkan kalau kita melakukan dosa secara terang-terangan, memang orang lain tahu. Tetapi walaupun orang tahu, orang nampak, orang tak nampak, yang penting kita sedar kita dah buat kesilapan, kita dah buat kesalahan. Maka apa peranan kita? Baik. Yang pertama dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam, setiap manusia memang ada salahnya. Takkan tak ada salah, mesti ada salah. Ya. Kecuali para rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka maksum, mereka terpelihara daripada dosa. Adapun kita semua di dalam rahmat Allah, semua terdedah kepada dosa. Terdedah kepada dosa. Bila masa saja, di mana saja kita berada, kita terdedah kepada dosa. Bahkan boleh jadi juga rahmat Allah dalam masjid pun berlaku dosa. Tapi tolonglah saudara, kalau kita dah berdosa, janganlah lupa. Jangan buat dosa, jangan buat tak tahu, tak boleh. Ya. Di ibarat antara rahmat Allah, kalau dapat dosa ni macam ada najis dekat, ya, kalau dosa kecil ni najis yang kecil. Contohlah kita kata macam tak kicap kan, najis yang kecil. Kalau dosa yang besar, mesti najis yang besar. Kita tak kita relax, dia lah, saya kata dia besar. Buat tak tahulah, kenapa? Tak boleh, kan? Orang akan beli, kau kau dia tak ada. Itu orang tahu, tapi kebanyakannya orang tak tahu dosa kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila dah tahu dah ada kotoran pada diri kita, tak boleh diam, tak boleh buat jodoh ini senang saja. Tak boleh. Jadi kalau kita tak boleh buat diam, apa yang kita kena buat? Sebab kita sallallahu alaihi wasallam, wa khairu al-qawamin at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang dah buat salah, dia sedar, ya Allah, aku bersalah padamu, ya Allah, aku dah buat silap, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Sebaik-baik orang yang buat salah itu adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah. Sebab itu di dalam sayyidul istighfar, penghulu istighfar, kita sebut, kita mengaku di hadapan Allah, Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Aku mengakui Allah, aku memang ada dosa.
ya Allah, memang aku dosa, memang aku buat salah, memang aku buat maksiat. Wa aku bidzambi, aku mengaku ya Allah dengan dosaku, waghfirli, tapi ampunkanlah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tak ada siapa-siapa boleh ampunkan aku melainkan Engkau ya Allah. Maka sebab itu, bila dah buat salah, tak boleh buat dosa, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mulut kita tercakap tersalah, istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan kepada Allah, perasan tak Rasulullah SAW mengajar kepada kita tentang kafaratul majlis. Kafaratul majlis, ya, menghapus dosa selepas majlis. Mana tahu macam saya pun, ya, tercakap, tersalah, tersantun, ya, mungkin tergulirkan perasaan orang, tak sengaja. Tapi bila mana Rasulullah SAW ajar kepada kita, bila dah selesai satu majlis, maka kamu bacalah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, aku minta ampun daripada-Mu ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku taubat kepada-Mu. Aku mungkin ada salah tadi, tak perasan, tak sengaja ya Allah, ya. Selesai majlis, kadang-kadang majlis ada salah tidaknya, ada kurangnya, mungkin terselip dengan dosa. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun daripada-Mu ya Allah, dan aku bertaubat kepada-Mu. Jadi tuan-tuan dalam hati Allah macam itulah. Maka dalam hadis ini disebutkan apa? Wa akrim sayyi'atan hasanah, dan inilah kejahatan. Maksudnya, susulilah kejahatan itu dengan kebaikan. Kita buat salah, terus kita buat baik. Dan apakah kebaikan yang paling banyak kita lakukan? Bila dah buat salah, dah buat jahat, dah buat dosa, apakah kebaikan yang terbanyak kita buat? Kata para ulama, istighfar. Istighfar adalah amal terbaik yang kita lakukan, kerana kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah, mengaku diri kita bersalah, menyerahkan diri kita kepada Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah sebab dah buat salah. Kemudian bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku tak akan buat lagi ya Allah. Ya Allah, aku berazam, tak akan buat lagi ya Allah. Aku tak nak buat lagi ya Allah. Tapi kata para ulama, jangan sesekali terpengaruh ataupun terpedaya ataupun tertipu dengan syaitan. Jika syaitan membisikkan kepada kita, berapa kali kamu tahu buat ni, kamu tahu tak kamu buat, kamu tahu tak kamu buat lagi, dan kita sampai tahu tak kita kan? Kalau kamu tahu hari ini, itu kamu buat lagi pun. Jadi kalau dalam pada Allah, kita pun pergi logik juga kan. Boleh Allah terima taubat kita. Kita dah taubat banyak kali, tapi masih buat dosa banyak kali, dan kita tak bertaubat lagi. Itu musibah. Itulah budaya syaitan, ya. Namun juga tentang rahmat Allah bila mana orang membaca Al-Quran, ya. Sekian, ya. Merangkak, salah ini, salah, kadang-kadang seorang Allah dia kata, saya boleh baca macam ni, saya tak boleh baca, ya. Kau baca kat dosa je. Lalu tentang rahmat Allah, macam itulah cara syaitan menghasut, supaya apa? Putus asa, supaya putus asa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala ta'amu, jangan putus asa. Boleh jadi hari ini contoh yang sudah mengalami Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada orang dia merokok, tapi jauh daripada hati dia
ni tuan-tuan dirahmati Allah, betul dia dah buat puluh-puluh tahun, boleh mati sekali mata ke? Boleh jadi tak lah, boleh jadi tidak lah kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, dia slow, ya, kemudian dikurangkan. Lepas tu bila dia dah berhenti sekejap, lepas tu dia tak balik kan, dia buat balik. Ini memang macam tu tuan-tuan dirahmati Allah, dia takkan boleh stop macam tu langsung habis tak ada dosa. Tak, dia akan ada proses-proses dia, tapi jangan lupa untuk selalu istighfar pada Allah. Ya, kerana tuan-tuan dirahmati Allah, ada hadis daripada Rasulullah SAW, seseorang didahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari istighfar. Bila kita istighfar, Allah dengar istighfar kita. Allah dengar. Allah Subhanahu Wa Taala kata, dia tahu orang yang istighfar ini, kata Allah, dia tahu dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Dia tahu, sebab tu dia istighfar. Sebab tu dia tahu kan, sebab dia tahu Allah Maha Pengampun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala katakan, apa apunkan dia? Apa apunkan dia? Esok dosa, kemudian dia buat dosa lagi. Lalu dia rasa bersalah kepada Allah, istighfar lagi. Lalu bila dia istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia tahu bahawa dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, maka apa apunkan dia? Seterusnya macam tu, setiap masa. Tapi kalau dirahmati Allah, yang tak boleh adalah kita dah tahu kita nak buat lagi. Hari ni kita nak buat, hari kita dah buat dosa, kemudian kita tahu esok kita nak buat. Jadi kita kata, tak apalah hari ni kita settle hari ni, esok kita buat lagi. Itu bukan taubat orang dirahmati Allah. Taubat ni dia sedaya supaya dia tak nak buat lagi. Tapi sampai ke tahap syaitan hasad dia, nafsu hasad dia kalah, dia tewas, dia terbuat lagi. Lalu istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jadi jangan pedulikan kata kalau kau istighfar pun tak guna, kalau kau taubat pun tak guna, sebab itu kau buat lagi kan. Jangan percaya, jangan dengar. Sama lah juga tuan-tuan dirahmati Allah, kalau orang kata kau baca Quran tu bukan kau faham kan, kau baca pun tak tadi, mari kau tanya wajar, tak dosa. Jangan dengar tuan-tuan dirahmati Allah. Yang kita kena buat adalah, kalau orang kata kau ini salah, belajar. Ya, kerana penawar kepada jahil, obat kepada jahil ini ilmu belajar. Maka orang-orang macam itu, kau dah belajar baru guru dah. Kau tahu kau belajar salah lagi. Baik tak boleh belajar, contoh. Sebab tu aku masih belajar. Sebab tu aku masih belajar. Kalau aku dah pandai, dia boleh belajar lagi. Tapi aku masih tak pandai. Sebab tu aku masih belajar. Jadi jangan berbicara orang kata apa. Kau belajar sini lah, belajar sana lah. Tak, tuan-tuan dirahmati Allah. Tak, kita akan terus belajar. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama menyebutkan, ya, bila dikatakan susuli, kalau dapat dosa, susuli dengan amalan kebaikan. Dekat sini para ulama menyebutkan, jangan sekali-kali memandang diri dengan apa-apa kebaikan sekalipun. Jangan sekali-kali memandang diri kepada amalan yang kecil, kerana kita tak tahu dalam banyak-banyak amalan kita ada amalan yang besar, tidak ada amalan yang kecil. Kita tak tahu dalam mana-mana amalan yang mengundang rahmat Allah kepada diri kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana masa dalam masa isyak kita nak baca beberapa hadis itu laju-laju sikit. Harap tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengar. Sebenarnya hadis ini bukan tak pernah dengar ya. Biasa kita dengar, tapi kita nak jadikan ini sebagai hujjah, sebagai dalil. Kalau kita buat amalan kebaikan kecil pun boleh jadi menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, dari kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, aku telah melihat seseorang
sedang bersukaria, bergembira di dalam syurga Allah. Apa amalan dia ni? Apa amalan dia? Kata baginda, aku nampak orang ini berada di dalam syurga Allah sedang bersukaria. Apa amalan dia? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab dia memotong sebuah pohon dari tengah-tengah jalanan, di mana pohon itu membuat kesusahan kepada orang lain, mengadilkan kesusahan ada orang besar, dia adilkan pohon ini bagi orang muda. Hanya akibat niat dia, kesian orang nak lalu dalam kat sini, susah orang nak lalu, sebab ada pohon ni, sebab ada penghalang ini, tak apa-apa kan. Itu saja. Asbab dia fikir tentang orang lain, Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah, hingga bagi dia nampak dia bersukaria di dalamnya. Dalam satu hadis yang lain, hadis yang sahih dari Imam Muslim, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada satu ketika ada seorang lelaki berjalan melalui dahan-dahan pohon yang melintang di tengah jalanan. Ada ranting-ranting, ada dahan-dahan di tengah jalan. Kemudian dia berkata, bayangkan, dia berkata apa? Demi Allah, nescaya pokok ini aku akan lenyapkan dia. Ya? Aku akan tebang pokok ini daripada jalanan kaum ini, supaya tidak menyusahkan mereka, sebab tak nak menyusahkan mereka. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Orang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi itu kata dia lakukan ibadah, apa ibadah tu kan? Tak. Boleh jadi hanya kerana mengadilkan sesuatu yang menyukakan orang lain. Kerana Allah bersifat rahmat kepada dia, maka Allah ampunkan dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, pada satu ketika ada seorang lelaki yang berjalan di jalanan, kemudian dia nampak ada dahan-dahan pohon yang berduri pada jalanan itu. Wah, jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dahan-dahan yang berduri kan. Oh, ni masih dalam hati dia kata, oh, ni boleh menyakiti orang lain ni. Ini boleh bahayakan orang lain. Kemudian tuan-tuan rahmat Allah, dahan yang berduri itu dia singkirkan, dia buang, dia alihkan. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Allah berterima kasih kepada orang tadi, lalu Allah anugerahkan keampunan untuk dia. Allah bagi keampunan, Allah bagi pada dia. Macam mana? Adakah amalan yang susah banget ke kan? Yang susah banget ke? Tak kan dalam rahmat Allah. Tetapi oleh kerana dia ada sifat dia, dia ingat kepada orang lain kan? Dia takut orang akan sakit, dia takut orang akan cedera, dia fikir ya? Macam itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membantu orang lain, Allah akan bantu dia. Sesiapa yang hilangkan kesukaran dalam diri orang lain, Allah akan hilangkan kesukaran diri di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ni amalan yang kata biasa tu. Ya, ada orang tolong anak yatim lah, ada orang tolong anak biasa lah tu. Oh, tak biasa tuan-tuan rahmat Allah, itu bukan amalan biasa. Itu amalan yang boleh bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, maka kesimpulan dia, bila kita dah buat salah pada Allah, dah buat dosa, sesegera yang mungkin terus istighfar, terus taubat kepada Allah, terus mohon ampun daripada Allah, terus sedekah, terus buat baik, pergi ke rumah Allah, solat jamaah, solat sunat taubat, terus taubat, baca Al-Quran, terus gantikan supaya yang dosa tadi itu terhapus. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada
فإنني ونعم